Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya saya ucapkan kepada Dr. Hafifi Hafiz bin Horis. Hari ini saya akan membentang refleksi pertengahan praktikum bagi fasa 2. Baiklah, berikut merupakan senarai kandungan bagi pembentangan saya pada hari ini. Yang pertama, maklumat umum. Nama saya Nur Akilah Husna binti Yahaya, PISMP PMSK1, ambilan Jun 2019. Bidang teras Bahasa Melayu, pensyarah penyelia Dr. Hafifi Hafiz bin Horis dan guru pembimbing saya Puan Zaimah binti Iting. Saya telah berpraktikum di Sekolah Kebangsaan Pu'un Tunoh, Penampang, Sabah. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu yang merangkumi 4 jam 1 minggu bagi tahun 4 wira yang terdiri daripada 23 orang murid, iaitu 7 lelaki dan 16 perempuan. Seterusnya, yang kedua iaitu pengetahuan dan kemahiran sedia ada di IP yang telah saya aplikasikan. Saya telah memfokuskan kepada 4 aspek, iaitu yang pertama, teori pembelajaran, teknik pengajaran, kemahiran pengajaran dan yang keempat, pengurusan bilik darjah. Bagi teori pembelajaran, saya telah memilih 2 teori, iaitu teori hoka-hoki dan teori kecerdasan pelbagai. Bagi teori hoka-hoki, menurut Herman 1991 menyatakan bahawa seni membantu pemikiran rasional seseorang individu. Manakala bagi teori kecerdasan pelbagai, menurut Gardner 1999, kecerdasan boleh didefinisikan sebagai potensi untuk memproses informasi yang boleh dikiatkan dalam sesuatu budaya dan menyelesaikan masalah serta membentuk produk yang dinilai oleh sesuatu budaya. Bagi teori hoka-hoki ini, saya telah mengaplikasikan kinestetik, iaitu kebolehan membuat hands-on respon kepada tugasan fizikal. Contohnya, saya telah melaksanakan origami tabung dompet yang memerlukan pelajar membuat origami bagi tajuk pembelajaran, iaitu Jom Menabung. Yang kedua, teori kecerdasan pelbagai bagi aspek verbal linguistik, iaitu suka berbahasa, kebolehan proses melalui bacaan, pertuturan, menulis dan memberitahu. Sebagai contoh, melakukan watak bagi situasi perangnya rasuah dan menyanyikan lagu rakyat seperti lagu Nenek-Nenek Si Bongkok Tiga yang telah saya aplikasikan. Seterusnya, bagi teknik pengajaran, bagi pendekatan, saya telah menggunakan pendekatan induktif, didaktif, elektik dan komunikatif. Saya telah memilih pendekatan tersebut bersesuaian dengan objektif dan aktiviti pengajaran yang hendak saya fokuskan, sama ada ingin memfokuskan dari umum kepada spesifik atau spesifik kepada umum. Seterusnya, bagi strategi pula, saya telah mengaplikasikan ketiga-tiga strategi, iaitu berpusatkan guru, berpusatkan murid serta berpusatkan bahan. Bagi kaedah, saya telah menggunakan kaedah terjemahan, binaan, ajuk hafaz, audiolingual dan komunikatif. Bagi kaedah terjemahan dan binaan, saya memfokuskan kepada kemahiran menulis dan aspek tata bahasa. Manakala bagi kaedah ajuk hafaz, audiolingual, komunikatif, saya telah menggunakannya bagi kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran membaca serta aspek seni bahasa. Seterusnya, bagi teknik, berikut merupakan antara teknik yang telah saya gunakan, iaitu bercerita, berdialog, simulasi, soal jawab dan permainan bahasa. Bagi simulasi, saya telah menunjukkan cara menyanyi lirik lagu yang telah diubah suai mengikut rentak yang betul. Seterusnya, kemahiran pengajaran. Terdapat 3 kemahiran yang telah saya fokuskan di sini, iaitu yang pertama, kemahiran set induksi, kemahiran bahan sumber dan kemahiran pengukuhan. Bagi kemahiran set induksi, iaitu kemahiran set induksi yang berkait dengan tajuk pembelajaran dan menarik perhatian murid dengan menyelitkan animasi seperti Upin Ipin, lagu yang menarik, gambar-gambar dan sebagainya. Seterusnya, bagi kemahiran bahan sumber, iaitu saya telah menggunakan bahan sumber seperti alat muzik, kertas mahjong, kertas manila dan sebagainya dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang. Yang ketiga, kemahiran pengukuhan, iaitu memberikan pujian dan respon yang mesra kepada murid dengan saya memberikan ucapan tahniah sebagai pengukuhan dan peneguhan positif kepada murid. Seterusnya, sistem ganjaran individu, hadiah alat tulis dan sebagainya. Berikutnya, pengurusan bilik darjah, iaitu strategi membina hubungan guru dan murid. Yang pertama,
saya telah mencari maklumat dan mengenali latar belakang murid sebelum hari pertama saya berjumpa dengan mereka. Hal ini agar saya dapat mengetahui tahap kemampuan diri mereka secara individu. Seterusnya, membuat peraturan bilik darjah. Saya telah membuat peraturan bilik darjah yang ringkas menggunakan akronim BEST, B-E-S-T, bagi memudahkan murid-murid untuk ingat, iaitu B. Bersihkan kelas, E. Elakkan kecederaan, S. Sentiasa hormat semua orang, T. Tidak mencarut dan bising. Jadi akronim BEST ini merupakan satu peraturan yang saya tetapkan bagi kelas yang diajar supaya mereka ingat untuk memastikan kelas sentiasa bersih sebelum memulakan PDP. Yang kedua, elakkan kecederaan untuk tidak bergaduh sesama mereka. S. Sentiasa hormat semua orang sama ada guru, rakan dan seluruh warga sekolah dengan memberikan salam. T. Tidak mencarut dan membuat bising. Yang ketiga, saya menetapkan tagline, iaitu untuk menarik perhatian murid serta mengeratkan hubungan guru dan murid. Sebagai contoh, sekiranya guru menyebut hello, hello, murid perlu balas hi, hi. Sekiranya 3 hello, murid perlu balas 3 hi. Tagline ini berfungsi untuk menarik perhatian murid apabila sewaktu sesi pembelajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Yang ketiga, pengetahuan dan kemahiran baharu yang telah saya peroleh. Saya bahagikan kepada 4, iaitu yang pertama, komunikasi dengan warga sekolah. Jadi, pengetahuan baharu ini saya dapat mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan warga sekolah secara bersemuka, memandangkan praktikum fasa 1 saya secara online dan tidak pernah bersosial ataupun berjumpa dengan warga sekolah secara bersemuka. Yang kedua, saya mendapat peluang untuk berurusan dengan pihak waris sewaktu sesi pemberian report card, di mana saya akan menerangkan kepada waris bagaimana tahap pencapaian anak-anak mereka. Jadi itu merupakan pengetahuan dan pengalaman baru untuk diri saya. Seterusnya, budaya sekolah. Jadi saya dapat mengetahui pelbagai contoh budaya sekolah kerana kita pasti setiap sekolah mempunyai budaya sekolah masing-masing bagi mencapai visi dan misi sekolah tersendiri. Yang keempat, pengurusan aktiviti dan program. Saya dapat mengetahui bagaimana suatu program itu dirancang dan dibuat dengan jawatan kuasa, saling bantu-membantu antara guru daripada awal sehinggalah selesai program tersebut dijalankan. Memandangkan dalam tempoh sewaktu saya berpraktikum, pelbagai program seperti Chinese New Year, Majlis Khatam Al-Quran dan pelbagai program-program yang telah diadakan. Hal ini memberikan pengalaman baru kepada saya untuk menguruskan program serta membantu guru-guru untuk menyiapkan program dengan jayanya. Yang keempat, ilmu binaan dan inovasi. Baiklah, inovasi yang pertama saya namakan lampu awan. Isu inovasi yang pertama iaitu kesukaran untuk mengenal pasti tahap penguasaan murid. Pernyataan masalah, penilaian secara individu sukar dilaksanakan dalam tempoh waktu yang singkat ketika proses pengajaran dan pembelajaran sedang berlangsung. Langkah atau tindakan yang telah saya ambil iaitu dengan penyediaan lampu awan untuk menilai kefahaman murid secara individu dalam waktu yang singkat ketika dalam kelas. Kesannya dapat mengenal pasti tahap penguasaan murid dengan jelas. Ini merupakan contoh inovasi yang telah saya hasilkan, iaitu lampu awan ini terdiri daripada 3 warna yang diilhamkan daripada traffic light, jadi berwarna merah, hijau, kuning. Sekiranya murid tidak faham ataupun kurang jelas, jadi murid boleh angkat warna merah. Warna kuning menandakan mereka tidak pasti, manakala hijau bermaksud mereka faham ataupun jelas dengan maklumat yang diberikan. Kemudian saya membuat poket untuk mengisi lampu awan bagi setiap individu. Jadi setiap poket itu mewakili seorang murid dan setiap murid diberi 3 stick yang mewakili warna merah, kuning dan hijau. Baiklah, bagi inovasi yang kedua dinamakan pasport ganjaran. Isu inovasi 2, murid kurang bermotivasi terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Pernyataan masalah, murid kurang memberikan respon yang aktif. Langkah atau tindakan yang saya ambil iaitu dengan menyediakan sistem ganjaran individu yang dinamakan pasport ganjaran. Kesannya, murid bersaing secara sihat dan melibatkan diri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi ini contoh inovasi ini, pasport ganjaran, di mana saya akan memberikan setiap ganjaran secara individu bagi setiap murid, iaitu pada hadapannya diletakkan gambar murid, nama penuh mereka serta tarikh lahir. Manakala di belakang terdapat beberapa kotak kosong yang memerlukan mereka memenuhi stiker ganjaran, dan sewaktu akhir pembelajaran nanti murid yang mempunyai stiker paling banyak akan mendapat hadiah. Jadi pasport ganjaran ini saya akan klipkan pada kertas manila dan lekat pada bahagian belakang di dinding kelas.
Seterusnya, inovasi yang ketiga iaitu dinamakan sebagai Taman KGND, Kata Ganti Nama Diri. Isu inovasi yang ketiga, penguasaan kata ganti nama diri murid amat lemah. Pernyataan masalah, murid tidak dapat mengenal pasti kata ganti nama diri. Langkah atau tindakan yang telah saya ambil iaitu dengan menyediakan Taman Kata Ganti Nama Diri. Kesannya, murid dapat memahami kata ganti nama diri dengan mudah. Baiklah, ini merupakan contoh Taman Kata Ganti Nama Diri ataupun Taman KGND. Saya telah membuat 3 tapak yang memudahkan murid melekat dan mengasingkan mengikut taman tersebut. Jadi, murid dapat mengenal pasti kata ganti nama diri yang pertama, kedua dan ketiga dengan mudah. Baiklah, inovasi yang keempat iaitu dinamakan sebagai piramid amba cukup. Isu inovasi yang keempat ini ialah kemahiran menulis karangan murid amat lemah. Seterusnya, penyataan masalah, murid tidak dapat menghurai isi dengan kritis dan kreatif. Langkah atau tindakan yang telah saya ambil iaitu dengan penyediaan teknik penulisan karangan piramid amba cukup. Jadi kesannya, kemahiran menulis karangan murid meningkat. Saya telah menggunakan inovasi ini secara berkumpulan dan juga secara individu. Penggunaan piramid amba cukup ini menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan kepada murid kerana mereka mempunyai satu garis panduan bagaimana hendak menghuraikan isi dengan sistematik, kritis dan kreatif. Baiklah, seterusnya yang kelima, komen atau reaksi terhadap pengalaman mengajar. Jadi, memandangkan praktikum pada fasa 1 secara PDPR dan praktikum fasa 2 saya telah berpeluang untuk menjalankan praktikum secara bersemuka PDP. Jadi, komen atau reaksi yang boleh saya kongsikan, yang pertama, penyediaan bahan pengajaran yang amat berbeza bagaimana PDPR disediakan dalam bentuk online dan PDP telah melatih saya bagaimana hendak menyediakan bahan bantu mengajar secara maujud melibatkan hands-on murid itu sendiri. Yang kedua, pelaksanaan aktiviti iaitu aktiviti secara kumpulan PAK21. Jadi sewaktu praktikum fasa 1 PDPR, pelaksanaan aktiviti berkumpulan tidak dapat dijalankan dan amat sukar kerana murid-murid berada di rumah masing-masing dan sukar untuk berinteraksi dengan mereka secara online. Jadi saya telah mengambil inisiatif untuk menjalankan aktiviti secara berkumpulan sewaktu pembelajaran secara bersemuka pada praktikum fasa kedua ini. Yang ketiga, tindakan susulan saya sentiasa meminta tunjuk ajar daripada pensyarah, guru, pembimbing dan senior. Kerana bagi saya, meskipun praktikum fasa kedua ini merupakan praktikum yang kedua, tapi praktikum fasa 1 dan praktikum fasa 2 amat berbeza dan seolah-olah praktikum fasa 2 ini merupakan pengalaman yang amat baru bagi saya. Walau bagaimanapun, saya amat bersyukur dan berasa bertuah kerana diberikan peluang untuk merasai pengalaman menjalankan praktikum secara online juga secara bersemuka. Baiklah, itu sahaja pembentangan saya kali ini. Saya akhiri pembentangan dengan kata-kata Imam Al-Ghazali, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.